Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca selawat bekal akhirat muka surat 45. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياقي الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita bertasbih setiap pagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih
ومداد كلماتي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita sambung kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara jawab salam pun kita kena halusi. Kita kena tengok elok-elok. Sebab Nabi Adam, pelajaran pertama yang Allah ajak dia memberi salam dan apa? Dan cara menjawab salam. Mula dengan bukan mu'alaikumussalam tu. Assalamualaikum. Jangan ambil tangmu tu. Assalamualaikum kan? Kita nak jawab jangan ambil tangmu tu. Tak betul. Ambil tang wa. Wa tu maknanya dan. Waalaikumsalam. Dan kita tambah warahmatullah. Ada orang jawab ma'alaikumussalam. M-A-Ma. Ada orang jawab M-U-Mu. Mu'alaikumussalam. Yang betulnya W-A. Wa'alaikumussalam warahmatullah. Orang bagi salam pendek, kita jawab bagi panjang. Nabi Adam bagi salam kat malaikat, pendek aja. Assalamualaikum. Malaikat jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Wa pertama, Waalaikumsalam. Wa kedua, warahmatullah. Minta maaf nah. Kadang-kadang dalam grup, dalam WhatsApp, orang mungkin silap tulis Assalamualaikum Ustaz Zamri Waalaikumsalam. Kadang-kadang silap tulis. Dan ada orang memang tersilap sebut, bukan tulis je, sebut pun silap. Waalaikumsalam. Bukan mu'alaikumussalam, bukan ma'alaikumussalam, tapi wa. Ataupun tak sebut wa pun tak apa. Ambil alaikum tu. Alaikumussalam warahmatullah. Gitu. Alaikumussalam warahmatullah. Pastikan kita tepat. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu bercakap dengan percakapan yang tepat. Tepat dengan dengan syariat dia. Betul, tepat. Macam tu. Muka surat 49. Larangan meminta ampun untuk musyrikin. Orang mati kafir, kita tak boleh sebut rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kita tak boleh baca doa dekat orang mati kafir. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah turunkan rahmat, maghfirah. Tak boleh. Walaupun keluarga yang kita sayang, dia mati kafir, tak boleh kita doakan. Waktu dia hidup, kita boleh doa minta hidayah. Boleh doa minta dia selamat, murah rezeki. Boleh. Tapi kalau dah mati, dipanggil mendiang lah. Kita tak boleh duk pergi baca tahlil, doa, minta lindung dia daripada azab kubur, azab neraka, tak boleh. Orang yang zahirnya mati kafir ni tak boleh kita doakan. Nabi Muhammad, Ustaz, kalau macam orang kafir mati, ada duk cakap, rehat lah tu. Bolehkah? Tak boleh, itu doa juga tu. Semoga dia tenang, rehat. Rehat apanya? Dia tak akan rehat, dia akan sibuk dengan siksaan kubur. Kita nak ucap ke anak dia aja. Semoga bertabah, semoga sabar. Kalau anak dia Islam, semoga Allah
mengurniakan pahala yang besar untuk kamu, untuk orang hidup tu. Ucap takziah boleh. Takziah, saya ucapkan takziah, sabarlah atas ketentuan Tuhan. Nabi Muhammad berdoa dekat bapa saudara Nabi Abu Talib yang mati tak Islam. Hadis sahih, Abu Talib ni sampai ke akhir hayat dia tidak mengucap. Jadi Nabi Muhammad doa kat dia sehingga Allah Ta'ala tegur, Allah larang. Sebelum Allah larang tu haruslah, bila Allah larang, haram. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selepas matinya Azar, Nabi Ibrahim pun baca doa kat Azar. Allah larang. Jadi kehidupan Nabi Muhammad ni menyamai kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Muka Nabi Muhammad pun mirip muka Nabi Ibrahim. Dia punya perjalanan hidup pun nak sama. No? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maksudnya, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh, umum. Tak boleh apa? Tak boleh meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Dia beradik terdekat lah. Qurba tu qarib, dekat. Adik beradik terdekat. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Kisah di sebalik ayat ini, pemergian Sayyidatina Khadijah, isteri tercinta Rasulullah SAW, menimbulkan rasa sedih yang amat sangat dalam jiwa Nabi. Khadijah merupakan isteri mukminah, nama Khadijah binti Khuwailid. Ada orang nama Khalid, ayah dia nama Khuwailid. Khadijah merupakan isteri mukminah, pemurah. Banyak dia bagi duit kat Nabi, bantu Nabi. Sampai dekat-dekat dia nak meninggal dunia, dia kata, kalau tulang-tulang dia berharga, jual tulang, ambil untuk dakwah. Bagi segala-galanya kepada Rasulullah SAW. Yang selalu membela perjuangan dakwah Islam dengan harta dan jiwa raganya. Pada tahun yang sama, Abu Talib yang merupakan bapa saudara baginda yang banyak membelanya dalam menyebarkan dakwah juga turut meninggal dunia. Tahun itu dikenali sebagai tahun kesedihan, Am al-Huzni. Oleh sebab itu, apabila Abu Talib meninggal dunia, Abu Talib ni dia meninggal dunia, Nabi ada sebelah dia. Nabi cakap, ya Am, wahai pakcik, qul kalimatan ashhadu biha indallah. Qul, kata olehmu, kata, sebut satu kalimah. Sebut satu kalimah, tak perlu sebut dua kalimah syahadah. Satu kalimah pun tak apa dah. La ilaha illallah, cukup dah. Muhammadur Rasulullah tak sebut pun tak apa, saya nak mati dah ni. Dah tenat dah. Sebut satu kalimah. Ashhadu biha indallah. Aku akan bersaksi dengan kalimah tersebut depan Allah. Aku akan tolong kamu. Aku akan bantu kamu. Sebut je. Sebut la ilaha illallah. Tapi Abu Talib dia tak mau sebut. Pasal dekat dia bukan Nabi seorang. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal juga. Dan mereka kata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal kata, takkan kot nak beralih. Takkan nak berubah kot. Takkan nak tinggal ajaran Abdul Muttalib. Takkan nak tinggal ajaran Abdul Muttalib. Sembah berhala kita. Takkan nak kalih ke? Nak kalih ke? Atakhshal ar, hang tak takut ke malu? Malu. Nak mati berubah ni malu. Kalau nak berubah waktu sihat. Ni nak mati ubah. Hang tak takut ke? Malu. Aib. Dengar hatu Abu Lahab, Abu Talib pun kata kat Rasulullah, wahai Muhammad, inni akhshal ar. Aku takut malu.
Nanti orang kata cerai ya. Dan nak mati berubah pula kan. Aku takut malu. Takut orang kata lah. Takut orang kata. Nanti orang kata pula kat kita. Kata pi lah nak mati dah. Dia tak mau. Pasal ada syaitan tu. Da'iyah Abu Jahal tu. Abu Jahal berusaha keras. Syaitan menyesatkan Abu Talib. Nabi Muhammad pula berusaha keras. Pujuk. Akhir hayat ni kok-kok lah nak berubah. Tak mau kok. Nak buat macam mana? Mati dalam keadaan tidak Islam. Ini yang paling kuat disebut dalam hadis. Bahkan disebut Abu Talib ni seringan-ringan seksaan neraka. Pakai kasut, pijak bara api neraka. Alah kasut. Menggelegak otak. Siapa dia tu? Abu Talib. Orang yang Nabi duduk dengannya lama. Lama Nabi duduk daripada usia 8 tahun sampai Nabi kahwin. Macam pak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah yang kata hidayah. Hidayah milik Allah. Zaru azaghallah. Bila manusia ni tak mau, Allah pun tak mau bagi hidayah. Kalau manusia tu dia ada hati dia ingin dekat diri, mencari hidayah, mencari ajaran yang betul, Allah akan bagi petunjuk. Jangan salahkan Allah, manusia yang tak mau, tak berusaha, hati tak teringin, maka Allah pun tak bagi. Baik, lepas Abu Talib meninggal, Nabi sebut ni, rahimakallah. Tu doa tu. Rahimakallah. Wa ghafara lak. Orang mati, kalau hak Islam, kita sebut rahimahullah. Pagi ni kita perbetul sebutan. Kita mengaji, tak apa, silap, tak apa. Kita perbetul bagi tepat. Orang mati, kita kata rahimahullah. Ataupun kita kata almarhum. Almarhum. Atau kita sebut Syekh Ni'mat Yusuf rahimahullah. Atau kita sebut almarhum Syekh Ni'mat Yusuf. Jangan sebut arwah. Arwah itu maksudnya ruh-ruh. Ruh-ruh. Hak mati tu ada berapa ruh? Hak mati ada berapa ruh? Ruh dia tak banyak pun kan? Sebut almarhum. Ini pun kita kadang-kadang silap juga. Silap bahasa. Silap doa. Bila kita sebut almarhum, yang dirahmati. Allah yarham. Allah merahmati. Rahimahullah. Semoga dia dirahmati Allah. Kalau kita sebut arwah tak betul ya. Orang Melayu kita semua sebut arwah. Arwah ayah saya dulu ustaz. Buka puasa selalu di masjid. Dia tak buka puasa di rumah. Arwah ayah saya buka puasa di masjid. Dia nak dapat fadilat sembahyang maghrib berjemaah ustaz. Arwah ayah saya. Kita tanya balik, ayah hang ada berapa ruh? Arwah tu makna ruh-ruh. Ini betul lah. Jangan sebut arwah, sebut almarhum. Semoga dirahmati. Yang salah kita betulkan. InsyaAllah. Saya ni ulama'. Saya mana boleh ulama'. Ulama' tu makna orang-orang yang pandai. Orang-orang cerdik. Beliau adalah seorang ulama'. Beliau seorang tu ulama' pula. Ulama' tu plural lah. Plural. Dia seorang alim. Kan? Ada hak bubuh. Dia tu seorang yang alim ulama'. Alim tu ulama' pula. Ulama' tu jamak plural daripada alimun. Alim. Alimani. Ulama'. Ramai lah ulama' tu. Ramai. Seorang tak kena. Baik. Itu di sudut bahasa bagi tepat lah. Rasulullah pada zaman Nabi pun kalau sahabat sebut tak betul, Rasulullah tegur. Rasulullah memperbetulkan bahasa yang tepat. Baik. Nabi doa rahimakallah wa ghafara lak la azalu astaghfiru lak hatta yanhani Allah. Yanha tu pun silap tu. Saya pun tak perasan ni. Pelajar-pelajar saya yang buat dah semak dah. Yanha tu alif tak boleh ada. Buang alif. Pendek lah. Yanhani Allah.
Kalau ada alif, yanha. Ni Allah. Terima kasih Ustaz, banyak perkataan tersebut tak betul. Yang tak apalah, tak tahu. Lepas ni kita perbetul lah. Sebut bagi kena. Okey. Hatta yanhani Allah. Hatta tu huruf nasab. Hatta huruf nasab. Dia ada hatta an. Macam tu. Dalam ilmu nahwu bila ada hatta, dia ada an. Mutmarah. Ba'da hatta. Ada an yang tersembunyi. Bila ada an, hatta an, walaupun tak ada tulis an, tapi orang mengaji nahwu dia kata di situ ada an. An tersembunyi. An tu huruf nasab. Maka yanha kena buang alif tu. Alif tu huruf ilat, huruf mat. Nah, kalau tajwid panggil huruf mat. Hatta yanha, naha, naha yanha. Yanha tu buang alif, padam alif. Itu fungsi hatta, dia menghazaf alif, huruf ilat. Yang betulnya hatta yanhani Allah. Hatta tu sehinggalah, hatta yanha tu melarang, nahi. Sehingga melarang Allah. Lagi Allah tak larang aku akan doa dekat Abu Talib. Itu maksud dia. Al-marhum, al-marhumah. Rahimahullah, rahimahullah. Mudah je, al-marhum lah kita guna pakai. Al-marhum, ayah saya. Al-marhumah, nenek saya. Macam tu. Jangan sebut arwah dah, jangan. Biar orang lain sebut. Kita yang duk mengaji ni, kita ubah. Supaya ia menjadi doa. Al-marhum yang dirahmati. Mudah-mudahan Allah rahmati. Kalau sebut arwah, roh-roh, tidak ada doa di situ. Dan salah bahasa kita. Roh-roh, arwah. Kan? Kalau nak buat doa arwah tak apalah. Sebab kita doa kepada orang ramai, roh-roh yang telah meninggal, moyang kita, guru-guru kita, sanak saudara kita, tu tak apalah, doa arwah. Baik, semoga-moga Allah merahmatimu dan mengampuni dosamu. Aku akan selalu meminta ampun bagimu sehingga Allah melarangku. Itu Allah larang, Allah tak boleh. Allah kata dulu Nabi Ibrahim pun macam ni juga, salah. Silap. Allah larang. Sekarang Allah kata aku nak larang pula Nabi Muhammad. Aku larang. Muka surat 50. Dengan itu orang-orang Islam mulai mengikut. Orang Islam pun berkat baca doa kat bapak-bapak masing-masing. Mulai mengikut Rasulullah dengan masing-masing meminta ampun bagi sanak saudara mereka yang telah mati di dalam kekufuran. Hinggalah turun firman Allah dalam surah Taubah ayat 113. Ayat tersebut yang kita baca tu, yang merupakan teguran terhadap perbuatan seperti itu. Dalam Quran ada itabur rasul. Apa makna itab? Ainta alif ba, tegur. Allah menegur Rasulullah dalam Quran. Ada banyak tempat boleh buat buku tu. Allah atau teguran Allah ke atas Rasulullah. Ayat-ayat Allah menegur Rasulullah. Rasulullah ni amanah. Ditegur pun Rasulullah baca ayat, Rasulullah hurai. Hurai punya hurai. Allah tegur. Tegur siapa? Tegur aku. Aku silap. Silap tak apa, tak dosa silap. Salah silap tak dosa. Nabi tak pernah buat dosa, silap biasa. Khata, silap. Jadi Allah tegur, Nabi sedia menerima teguran. Sedia menerima teguran tu, tawaduk tu, rendah diri. Kalau orang besar diri, dia tak boleh. Jangan tegur aku. Tak terima hang. Siapa nak tegur-tegur ni? Kita sedia menerima teguran. Rasulullah ni ditegur ni, ditegur. Jangan, tak boleh macam tu. Salah. Rasulullah hurai dekat para sahabat ayat ni. Aku duk baca doa dekat Abu Talib. Hampa pun duk baca doa dekat abaukum, bapak-bapak kamu, ummahat, ibu-ibu kamu, nenek moyang kamu. Allah tegur aku, Allah tegur hampa juga. Jangan baca dah. Tak boleh baca doa kepada orang yang mati. Zahirnya kita tak tahulah. Dia dengan Allah kita tak tahu. Zahirnya mati kafir. Zahirnya mati kafir. Secara khususnya Abu Talib dan siapa-siapa sajalah. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Pengajaran diambil dengan umum lafaz, la bi khususi sabab, bukan dengan khusus sebab turun ayat.
sayang ke mana pun tak boleh duk baca doa. Dah mati dah. Kalau tak mati lagi, kita boleh doa, ya Allah buka hati dia. Ya Allah beri hidayah kepada dia. Macam Nabi baca doa dekat Abu Jahal. Dulu waktu Abu Jahal duk hidup sihat walafiat, Nabi doakan. Ya Allah, Allahumma ayyid. Ayyid ni perkukuhkan. Iyad. Ada nama orang Iyad. Ayyid. Allahumma ayyidil Islam bi umarain bi ahadi umarain. Dalam satu riwayat. Ya Allah, perkukuhkan Islam dengan 2 Umar. Atau salah seorang daripada 2 Umar. Allah memilih Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hak seorang lagi, dia tak mau. Dia benci, dia anti-Islam. Maka Allah tak bagi hidayah dekat dia. Iaitu Amru bin Hisham. Abu Jahal tu nama dia Amru bin Hisham. Abu-Abu ni dia bukan nama tu. Abu Bakar As-Siddiq bukan nama. Nama dia apa? Abdullah bin Osman. Atau lebih dikenali Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah tu ayah Sayyidina Abu Bakar. Nama betul Osman. Abdullah bin Osman. Macam tu. Ada orang pergi ziarah Pak Sumit Kuala Nerang. Orang yang rajin zikir, orang rajin puasa sunat. Orang baiklah, orang soleh. Nama dia Pak Sumit. Orang tak panggil Tuan Guru Ustaz. Dia pun tak bagi orang panggil Tuan Guru Ustaz. Panggil Pak Su lah kat dia, Pak Su. Cara orang kampung. Tapi orang hormat. Bila pergi ziarah ni, ada kawan-kawan ni yang mana Ustaz mengajak, kena soalan. Duk mengajak merata. Sayyiduna Abu Bakar tu nama apa? Duk mengajak merata. Duk mengajak apa? Mula dia tanya mengajak apa? Ustaz ni pun kata, duk mengajak sirah, hayatus sahabah, kehidupan sahabat. Duk mengajak tu dah duk cerita mulianya sahabat, duk hurai sahabat ni lahir bila, meninggal bila, apa semualah. Kehidupan sahabat. Hayatus sahabah. Ada ustaz yang mengajak cerita-cerita sahabat tu. Duk cerita sahabat sangat. Kenal ke Sayyidina Abu Bakar? Kenal, khalifah pertama. Nama penuh dia apa? Abu Bakar As-Siddiq. Tak, nama betul dia apa? Jam. Nama Sayyidina Abu Bakar tak tahu. Nama dia Abu Bakar. Tak, tukar nama. Balik baca lain. Nama apa? Kena tegur dah tu. Nama dia Abdullah bin Uthman. Tapi orang jarang sebut. Macam tu. Nama betul Abdullah. Panggilan Abu Bakrin. Ayah dia Uthman. Panggilan Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Baik, ayat ni merupakan salah satu itab, teguran Allah kepada Rasulullah. Allah menegur. Banyaklah ayat-ayat teguran ni, banyak. Boleh dikumpulkan, dibukukan. Boleh buat satu buku. Allah menegur Rasulullah di dalam Al-Quran. Itabur Rasul lah dalam bahasa Arab. Hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113 di atas, yang merupakan teguran terhadap perbuatan seperti itu. Maka Nabi pun berhenti. Nabi pun dah Allah tegur, berhenti dari meminta ampun bagi Abu Talib, dan sekaligus melarang orang-orang Islam dari meminta ampun bagi sanak saudara mereka yang mati dalam keadaan kafir. Ke-19, kenangan manis buat 3 orang sahabat. Mereka ni tak pergi perang Tabuk. Kita bisa cerita dah dulu. Mereka tak pergi perang Tabuk. Akhirnya balik, Rasulullah minta tunjuk sebab. Siapa tak pergi? Bukan mereka 3 orang saja. Ramai lagi. Orang munafik tak pergi beratus-ratus orang. Orang munafik ni mereka alasan. Buat alasan macam-macam lah. Menipu Rasulullah. Dah tak pergi perang satu bab, tipu Rasulullah. 3 orang ni mereka jujur. Tak pergi perang, jujur. Bila Rasulullah tanya ada sebab, tak pergi, tak ada sebab. Pasal apa tak pergi? Musim kurma masak, kami kalut berkisah dengan kurma. Kami pentingkan dunia. Takut rugi, kurma jatuh, luruh, tak ada orang kutip. Tabuk tu jauh. Pi tu mungkin sebulan pi, sebulan balik, 2 bulan habis kot jalan. Kurma dah masak. Siapa nak urus? Kalau ambil kutip boleh jual.
Duk rasa rugi hak tu. Hak tu dunia. Arahan Nabi tu. Jadi 3 orang ni jujur mengaku bersalah depan Rasulullah. Tak ada apa-apa ni pun nak buat alasan. Nak tipu pun nanti Allah bagi tahu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan dedahkan kepada Nabi penipuan mereka. Mereka kata kalau kami tipu pun Nabi tahu, baik tak payah tipu. Jujur. Bila jujur ni, dapat hukuman pulau. Allah suruh pulau, maksud pulau ni jangan bercakap dengan 3 orang ni. Siapa-siapa pun jangan bercakap. Isteri mereka pun tak cakap dengan mereka. Ni ada cerita 3 orang ni, mudah nak ingat nama ni pun ingat Mekah. Mim tu Mirarah, Kaf Ka'ab, Ha Hilal. Mim Kaf Ha. Mekah. Mirarah, Sayyidina Mirarah, Sayyidina Ka'ab dan Sayyidina Hilal. 3 orang ni. Buat salah, mengaku je lah. Terima je lah hukuman. Kemudiannya Allah Ta'ala mengampuni mereka 3 orang kerana mereka ikhlas, jujur, Allah ampun. Allah terima taubat mereka. Sebab tu dinamakan surah Taubat. Suratul Taubah. Surah Taubat. Taubat siapa? Taubat 3 orang sahabat Nabi yang setia, yang sanggup menerima apa saja hukuman. Dan hukuman mereka ni bukan hukuman fizikal, tapi hukuman mental. Siapa pun tak mau cakap. Mereka bagi salam kat Nabi pun Nabi senyum marah, senyum sinis. Nabi tak jawab salam. Mereka hulur tangan nak salam pun Nabi tak mau salam. Dekat-dekat 2 bulan tu. Kita jangan kata penderaan mental lah. Ini hukuman. Sebagai satu pengajaran. Dihukum, jangan ada siapa cakap dengan mereka. Allah sedih ni. Ini 3 orang ni Allah Ta'ala sebut wa'ala thalathah. Wahid, isnin, thalathah. Thalathah 3. Wa tu dan. Ala atas. Thalathah 3. Kalau kita nak mengaji bahasa Arab lah. Satu patah kan. Wa dan. Wa'ala thalathah dan atas 3 orang. Alladzina yang. Alladzina ni banyak dalam Quran. Yang. Khulifu ni payah sikit lah. Yang tidak pergi perang Tabuk. Itu maksudnya. Takhalluf. Ketinggalan. Ayat 118. Surah At-Taubah ayat 118. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا Hatta Melayu berkata hatta ni sehingga lah. Hatta. H-A-T-T-A kan. Hatta sehingga. Iza apabila. Iza banyak. Hatta banyak dalam Quran. Wa ala. Iza hatta. Banyak lah. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Wa daqat alaihim anfusuhum. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Surah At-Taubah ayat 118. Dan Allah menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Allah lambat terima taubat pasal mereka tak pergi perang. Hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka. Kerana mereka dipulaukan. Mereka rasa sempit. Mereka kata Madinah tu pun macam benci mereka. Jalan-jalan Madinah pun dah nampak lain dah. Mereka keluar tengok jalan pun nampak lain macam jalan. Pokok-pokok pun macam marah, macam benci. Tu sampai teratur tu. Kita kalau suami tak cakap, sedih. Isteri kita tak mau cakap dengan kita. Tak boleh. Lebih daripada 3 hari tak boleh. Yang ni tak apalah. Ini arahan Allah sebagai pengajaran. Dan nak tunjuk kuatnya iman mereka. Kuatnya jiwa mereka. Tetap istiqamah dengan Islam. Tak keluar Islam. Walaupun ada nasihat-nasihat beracun yang ajak pujuk mereka keluar Islam. Tak keluar Islam. Tunggu. Dia kata Allah Maha Penerima Taubat. Aku tunggu. Kami tunggu. Satu hari nanti Allah terima taubat kami. Lepas terima tu cakap balik. Dulu nak salam dengan Nabi, Nabi tepih gitu. Nabi tak mahu. Lepas Allah terima taubat, Nabi peluk mereka.
Muka Nabi macam bulan purnama. Allah terima taubat kamu. Allah terima. Seronok Nabi. Nabi mengikut arahan Allah. Allah kata jangan cakap, tak cakap. Bukan Nabi menghasut. Nabi umumkan, Allah tak bagi cakap. Isteri pun pergi duduk rumah lain, tak duduk dengan suami. Cuma ada seorang tu dia tua, isteri dia minta izin lah nak duduk serumah. Habuan nak masak makan, suami saya dah tua, masak makan, nak basuh baju dia, minta izin, Rasulullah izinkan. Tapi jangan cakap. Jangan cakap, tak cakap. Sedih kita. Kita kalau tu imam tak mau cakap, kita sedih dah. Tu pengulu tak mau cakap dengan kita sedih dah. Rasulullah tak mau cakap. Allahu Akbar. Hati mereka rasa sempit, walaupun dunia yang luas ni pun rasa sempit. Daqat, sempit. Dan hati mereka pula sempit kerana menanggung duka cita. Duk teriak 3 orang ni, teriak. Kena macam tu teriak. Teriak, sedih. Serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat. Keyakinan mereka. Untuk mereka lari, nak lari mana lagi dari kemurkaan Allah. Melainkan kembali bertaubat kepadanya. Sembahyang sunat taubat. Astaghfirullah, menyesal atas dosa-dosa. Astaghfirullahalazim. Mengingkari arahan Rasulullah. Istighfar sembahyang sunat taubat. Kemudian lambat. Thumma lepas tu. Lepas beberapa puluh hari dah. Katanya 60 hari, ada kata 50 hari. Thumma, kemudian. Tabah. Allah terima taubat. Supaya mereka kekal bertaubat. Innallah, sesungguhnya Allah, huwa, dia, at-tawwab, penerima taubat, ar-rahim, maha mengasihani. Kisah di sebalik ayat ini. Kepulangan Rasulullah dari peperangan Tabuk disambut meriah oleh kaum muslimin yang memang sedia menunggu di pintu masuk kota Madinah. Mereka mengalun nasyid. Orang perempuan tak pilah, kanak-kanak tak pilah. Orang yang sakit, yang buta apa semua tak payah pi. Mereka ni tunggu kepulangan Rasulullah mengalun nasyid. Orang Arab memang suka nasyid. Kalau musafir pun ada penyanyi. Musafir tu nak bagi unta riang. Unta pun tak mau stres sangat. Menyanyi. Nasyid lah. Nasyid di dalam perjalanan. Kata Imam Nawawi disunatkan. Supaya unta pun tak stres sangat. Dia pun dengar orang duk katuk kompang. Orang duk nasyid. Dia pun kira jalan tu. Dia letih juga. Tapi kira dengar-dengar tu macam ada vitamin lah. Dia berjalan. Laju sikit. Riang. Unta macam orang Arab juga. Suka dengar bunyi-bunyi paluan gendang. Suara-suara merdu. Macam tu. Lah orang tak naik unta, naik bah. Saya pergi umrah. Dari Syria nak sampai Madinah 30 jam. Banyak kali duk cerita ni. Lengoh, letih, penat. Rasa, bila nak sampai rasa. Jadi orang Arab ni apa? Ada masa ni pun lena lah. Kita pun lena letih. Bila jaga, makan roti, minum teh apa semua. Masak teh bah. Masak teh bah. Lepas makan minum ni adalah hak suara sedap sikit. Pergi depan pegang mikrofon nasyid. Nasyid ya taibai. Jadi bah tu macam unta juga. Dia dengar bunyi riang gembira, sorak-sorak, suara-suara pakat katok gendang apa semua. Jadi bah itu pun kira boleh hilang tension bah lah. Stres bah. Pemandu bah pun jadi semangat sikit. Gitu. Jadi memang sunat lah kata Imam Nawawi. Dalam satu rombongan itu sunat ada yang bukan nak riak dah. Ada hak suara bagus-bagus sikit. Mengalunkan syair atau nasyid. Supaya unta itu hilang kepenatannya. Mendengar suara-suara yang merdu. Hak suara sedap lah. Kalau hak suara tak sedap pergi nasyid. Unta dengan pemandu bah bertambah stres lagi lah. Dia dah penat lah. Dengar-dengar Allah tambah penat. Skelo lagi tambah. Begitu. Jadi Nabi balik. Tak mau bagi Nabi penat lah. Mereka akan tunggu di pintu Madinah. Ketuk kompang. Nasyid. Memang orang Arab suka macam tu. Tu kalau syekh-syekh mai tu. Kita nak suruh dia ceramah. Balun dulu, nasyid, kasidah ni pun rasa satu macam punya tau. Rasa
Rasa seronok lah. Kita pun seronok. Kan? Syekh-syekh ni bila orang nasyid ni tangan duk ketuk paha. Tu dia syok tu. Kaki dia gedik, dia syok. Orang Arab memang dia suka muzik-muzik. Kalau hak jenis ni tak bagus ni, dia lah cara menari gelek lah, muzik rock lah apa kan. Kalau hak bagus ni dia mau nasyid lah. Nasyid qasidah dia cukup syok. Dia cukup mau je. Dapat hak tu kira macam penat tu hilang. Imam Nawawi dia orang Arab dia tahulah. Dia kata sunat. Dipanggil hadi. Hadi ni penasyid tau. Hadi ada makna hidayah, pemberi hidayah. Hadi dalam musafir ni, binatang tu dipanggil al-hadiyu. Hatta yablughal hadiyu mahillah. Binatang yang dibawa ke Mekah nak sembelih sana, sembelih dam ke sembelih korban ke, cara-cara dulu ni pun bawa binatang tu panggil al-hadiyu. Hatta yablughal hadiyu mahillah. Hak pandai nasyid ni dipanggil hadi. Kalau memang nama dia pun hadi, cantik lah. Dia duduk sengak lah. Time lena lah. Time jaga, boh lah berapa lagu kan. Habuan nak bagi hilang, out meta lah. Boh lah kita, suara tak sedap. Atas bah tu, tazkirah. Atas bah tu, nasihat. Atas bah tu, nasyid ramai-ramai. Macam tu. Hak mana ada suara, tu duduk malu lah. Sunat dapat pahala. Meriang gembirakan jemaah. Ingat Ustazah Qasidah masa pi Uzbek. Kak Nap jangan pecah rahsia. Tebah ni. Anak-anak kita hak boleh nasyid. Nasyid. Ya Taibah ke Rahman ya Rahman. Saya suara tak sedap. Saya nasyid pemandu bah lagi berat pula. Jadi itu kepentingan dia tu. Seni, dakwah dan dia boleh mengurangkan penat. Orang pakai duk penat, duk tebeh dengar tu syok. Habis tak ada pun pasang nasyid. Pasang lah CD nasyid ke apa ke kan. Bagi ni sikit. Ada orang tak mau dia kata, warak apa benda tu disunatkan. Pasanglah bagi seronok sikit, bagi ni sikit kan. Kalau syekh-syekh Arab dia suka. Dia main nak ceramah. Sebelum nak ceramah kita suruh budak-budak kita qasidah puji Nabi ke, puji Madinah. Dia dengar tu. Dia duk tepuk paha. Dia seronok. Baik, kepulangan Rasulullah dari peperangan Tabuk disambut meriah oleh kaum muslimin yang memang sedia menunggu di pintu masuk kota Madinah. Ni perang Tabuk ni tak jadi. Nabi pi punya jauh dekat Jordan tu, musuh kata nak main lawan. Tengok Nabi takut, lari masuk ke Jordan. Jadi perang tu tak jadi. Mereka mengalunkan nasyid. Saya duk hurai tak tentang perkataan mengalunkan nasyid tu kepentingannya. Ada orang dia kata tak mau nasyid ke lagu ke, tak mau semua lara. Dia tak faham. Dakwah ni ada banyak cabang-cabang dia. Kepentingan dulu ada ulama buat hospital terapi nasyid, terapi muzik. Muzik tu orang sakit jiwa, sakit mental, dia masuk tu dia dengar muzik yang slow, tenang. Ada yang Imam Farabi, Al-Farabi, dia orang Uzbek juga, Imam Farabi. Dia buat alat muzik, terapi muzik lah. Dia ada terapi zikir, terapi air, terapi muzik. Semua tu penting dalam kehidupan kita. Tujuan mereka mengalunkan nasyid ni nak bagi Nabi yang balik dalam keadaan penat tu hilang penat Nabi. Tu kita duk kata ya Taibah ya dawal ayana. Dawa tu pengubat, ayana tu penat kami. Ya dawal ayana, wahai pengubat kepenatan kami. Allah yang bagi hilang penat, tapi berasbabkan nasyid, berasbabkan qasidah macam tu. Ya perang Tabuk tu tak jadi. Ya perang tak jadi. Pi sajalah, pi tunjuk berani. Sebab mereka nak main serang Madinah.
Nabi tak akan tunggu saja. Nabi kata kita keluar pergi tempat mereka. Mereka Syam. Mereka dari Syam tu, orang Rom, orang Kristian Rom dari Syam, dari Syria, dari Jordan, mereka keluar. Mereka dah masuk dah tu. Saudi lah sekarang. Tabuk tu Saudi. Tapi sempadan lah dengan Jordan. Nabi kata kita tak boleh tunggu. Kita pergi tempat mereka. Mereka nak main tempat kita. Kita jangan tunggu. Kalau mereka main tempat kita, terganggu habis. Anak, isteri semua. Terganggu habis. Pasang Hindustan tu pun syok juga tu. Tapi pasang elok-elok lah. Kita ada pilihan kan. Pilihan elok-elok lah. Begitu. Okey. Seperti saat Rasulullah mula tiba Madinah. Nabi tiba Madinah tu pun tala'al badru alaina. Sambut Nabi. Nasyid. Macam tu. Orang-orang munafik yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk terburu-buru menemui baginda untuk meminta maaf atas ketidakhadiran mereka dalam perang Tabuk. Rasulullah memaafkan mereka. Namun baginda mensifatkan mereka bahawa Allah Maha mengetahui segala apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Sementara 3 orang sahabat, iaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni itu kita cerita setiap kali azan Jumaat dia akan kata apa? Dia akan kata rahimallahu As'ad ibn Zurarah. Dia itulah. Dia tak pergi perang Tabuk. Sayyidina Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mirarah bin Rabi' yang juga tidak ikut serta dalam peperangan itu dengan tidak mempunyai alasan yang jelas. Mereka juga turut datang berjumpa dengan Nabi. Mereka bertiga sangat menyesali atas perbuatan mereka itu. Sebenarnya mereka tidak mampu. Mereka mampu untuk mencipta alasan untuk melepaskan diri. Namun mereka sedar yang mereka hanya mampu membohongi Rasulullah. Tetapi Allah tetap tahu pembohongan yang bakal mereka ciptakan itu. Oleh kerana itu, mereka memilih jalan untuk berterus terang dan menyerahkan segala hukuman dan ketentuan kepada Allah dan Rasulnya. Apapun keputusannya, mereka berjanji akan menghormati dan tunduk patuh. Tu bagus, itu kejujuran. Salah tak apalah salah. Jujur tu yang kita nak tengok. Apa yang menarik perhatian umum adalah Rasulullah mengumumkan bahawa mereka bertiga telah berkata jujur. Nabi puji. Boleh tak apa, diizinkan. Namun Allah belum mewahyukan kepada Rasulullah keputusan yang bakal dikenalkan kepada mereka bertiga. Thalatha. Allah abadikan tu thalatha tu 3 tu, mereka 3 orang. Rasulullah memerintah mereka supaya mengasingkan diri. Sahabat-sahabat lain juga tidak boleh bertegur sapa dengan mereka sebagai hukuman ke atas ketidakhadiran mereka di dalam peperangan Tabuk. Ka'ab memilih untuk berkemah sendirian. Hilal bin Umayyah juga melakukan hal yang demikian. Namun isterinya memohon izin. Dia tua sikit ni. Isteri dia minta izin kepada Nabi untuk menemaninya selama dalam pemulauan. Jaga makan minum dia. Mereka bertiga menerima hukuman itu dengan hati yang lapang. Sekalipun merasa terpukul, terseksa, tertekan dan terbuang dalam situasi buang, orang tak suka. Pemulauan itu berterusan selama 50 hari. Dan pada hari ke-50, wahyu turun. Turun tu mereka buat sunat sujud syukur tu. Di situ sujud syukur. Sayyidina Ka'ab dia dapat tahu kata Allah terima taubat, dia duduk atas bumbung rumah. Bumbung rumah orang Arab ni mendatar. Bila dia dapat tahu, dia buat sujud pula. Jangan kita bayar macam bumbung rumah kita. Duduk atas bumbung. Orang habaq Ka'ab, Allah terima taubat kamu. Dia pun Allahu Akbar. Sujud atas bumbung rumah kita. Tergolek jatuh. Tergolek. Bumbung tu sutuh. Sutuh ni makna dataran atas bumbung tu. Sujud. Cara sujud syukur ni, takbir dulu lah. Sambil duduk tak apa. Allahu Akbar, niat. Aku nak sujud syukur. Seronok sangat ni. Kena ada wuduk menghadap kiblat. Allahu Akbar. Takbir sambil duduk pun tak apa. Lepas tu buat apa lagi? Sujud. Lepas sujud, duduk. Bagi salam. Habis. Ringkas lah. Tu lah sujud syukur. Takbir. Niat nak sujud syukur. Aku nak sujud syukur. Sujud. Lepas sujud, duduk. Lepas duduk, bagi salam. Khalas, selesai. Dalam sujud tu nak baca apa? Baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ataupun puji Allah
sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Macam kita duk baca dalam sujud sajdah, sujud tilawah. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, subhana rabbiyal a'la pun tak apa. Atau sujud sahaja, bangun duduk, bagi salam. Para sahabat tidak sabar-sabar untuk menyampaikan berita gembira, busyra, bahawa Allah telah menerima taubat mereka. Dengan menarik kuda. Ada yang pergi rumah ni pun naik kuda. Lari, pergi habang. Pakak main ucap tahniah. Tahniah. Bila kita, orang gembira, kita ucap tahniah. Kita pun tunjuk gembira. Tahniah, tahniah. Allah terima taubat. Macam tu. Sahabat-sahabat berlumba, berlari-lari mendekati kemah Ka'ab yang tinggal berasingan dan usang. Memanglah dia duduk dalam kemah. Tapi dalam hadis kata dia naik atas bumbung rumah dia. Hari last tu. Selepas mendengar berita yang membahagiakan itu, Ka'ab langsung pergi bertemu Rasulullah di Masjid Nabawi. Dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran, Rasulullah lalu bersabda kepada Ka'ab, berbahagialah, absyir. Absyir ya Ka'ab. Berbahagialah Ka'ab. Apa makna Ka'ab? Ka'ab ni dia benda menonjol tu panggil. Menonjol tu Ka'ab. Kaabah menonjol. Kaabah kan? Tanah rata naik Kaabah. Ka'bah. Kemudian kita punya tulang tu Ka'bain. Buku lali tu dia tertonjol. Ka'bain. Dua buku lali. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki kamu ke buku lali. Tumit. Itu makna Ka'ab. Melayu ada nama Ka'ab. Melayu ni pun tak mau. Sekali orang panggil hujung Ab mah. Nama Ka'ab pendek dah panggil Ab. Nama Mus'ab pun panggil Ab. Ka'ab, Mus'ab, Ab, Mu'ab. Melayu dia tak tahu lah. No? Dia tak mau nama macam ni. Nak hijau pula. KA ada koma kat atas itu pula dah. Jabatan pendaftaran lulus. Tak lulus. Kalau tak berkoma jadi Ka'ab. Orang baca Ka'ab saja pula. A2 panjang. Ka'ab. Pada Ka'ab. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meredainya. Kena pulau. Sabar. Tunggu. Taubat. Allah akan terima taubat. Yakin. Ikhlas. Jujur. Sifat-sifat mulia yang ada pada sahabat. Hak munafik tu muhung lah. Reka macam-macam. Ka'ab bertanya dengan penuh kebahagiaan, dari siapa datangnya berita gembira ini? Dari siapa datangnya berita gembira ini? Soalan hanya 3 orang je ke Ustaz yang diarah di pulau? Ya, sebab mereka jujur. Mereka sanggup terima hukuman, maka mereka dihukum. Yang lain-lain tu dapat keampunan sebab bagi alasan munasabah. Yang lain bukan dapat keampunan, yang lain Nabi terimalah. Allah Maha mengetahui. Yang lain menipu. Perang ni Nabi kerahkan. Yang mana tak sakit, yang lelaki dewasa kena pi. Kerahan Nabi. Kalau perang lain, siapa nak pi jom, siapa tak mau pi pun tak apa. Perang Tabuk ni Nabi nak jumlah yang ramai. Perjalanan yang jauh. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan. Musafir yang memenatkan. Dah jauh, penat, panas. Musim panas. Nama Jaishul Usrah. Tentera susah. Memang susah. Nak minum ayak pun ayak kering habis. Jadi Nabi memang nak jumlah yang ramai. Tak boleh ada yang berkecuali melainkan sakit. Siapa tak pi tu memang patutlah dimarah. Nabi marah. Nabi berasa hatilah. Perang lain tak apa. Jadi yang lain-lain tu membohongi Nabi. Allah Maha mengetahui. Yang ni mereka jujur, mereka sanggup terima hukuman. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, dari siapakah datangnya berita gembira ini? Daripada Allah atau daripada Tuhan sendiri, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, dari Allah. Allah ampun. Kalau dari Nabi pun dari Allah juga. Mungkin melalui ilham, hadis Nabawi,
Nabi bacakan hadis Nabi. Ni tak Nabi bacakan ayat Quran mana Allah. Direct daripada Allah. Sebagai tanda syukur dan bahagia, Ka'ab menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya kepada kaum muslim. Wakaf. Kebun kurma dia tu, hadiah tak pi pun pasal duk sibuk kutip buah kurma. Kita pun serupa lah. Kalau orang ajak pi mana, padi masak, dia kata, minta maaf ustaz lah, duk kalut tunggu mesin padi, mai kerak padi apa semua. Sibuk lah kan. Kalau zaman bukan PKP dulu, orang ajak jom kita pergi Cameron Highland ke, dia kata tak boleh lah ni. Lah ni duk kalut dengan padi pun dah kuning dah apa semua, nanti dululah. Betul tak? Kita pun macam tu lah. Lah musim manggih, musim apa cempedak, dia kalut dengan cempedak. Buah-buah ni boleh makan, boleh jual, boleh dapat duit kan. Benda duit siapa tak mau. Tapi perang Tabuk jangan bagi alasan. Nabi kata pi. Hak buah kurma tinggal kat anak-anak kalau anak-anak boleh urus. Kalau tak ada anak pun tinggal lah. Bukan kata membazir ke apa. Sekali ni je kita tak peduli kurma. Nanti ni kita boleh urus lagi. Korbanlah untuk Islam. Nabi mau macam tu. Ujian. Jauh. Penat. Susah. Ayat tak ada. Jom, saya dari Syria nak pergi Madinah 30 jam. Naik bah. Ni pun naik unta, naik kuda. Pergi kot tu juga, jalan tu lah juga. Dari Madinah, pergi ikut Jordan. Jordan tu Syam lah. Syria, masuk Jordan. Jordan masuk Saudi. Padang pasir saja, tak ada apa. Kering kontang, rumah orang pun tak ada. Panjang jalan. Boring kita tengok kot tingkap. Pasir, panas. Allahu Akbar. Dia lepas tu dia wakaf habis. Sahabat macam tu. Ada sahabat yang semayang lupa rakaat, semayang di kebun kurma, duk tengok burung daripada satu pokok terbang pergi pokok ni terbang. Dia duk kalik tengok burung, akhirnya dia lupa. Aku rakaat apa 3 ke 4. Itu kena ambil 3 kena tambah satu lagi. Habis semayang, dia menyebai bagus. Dia kata, pokok ni punya pasal mengganggu solat aku. Lalai, aku wakaf habis. Macam tu sahabat. Aku wakaf habis. Pergi jumpa Nabi, pergi kira-kira, pindah milik. Ni tanah ni sekali dengan pokok-pokok kurma semua, wakaf untuk Islam. Untuk Masjid Nabawi punya. Wakaf kat masjid. Macam tu. Kita tak kan, kita tak macam tu. Ni petak sayang harta. Harta ni banyak. Namun Nabi menasihatinya agar menyimpan sedikit. Dia nak wakaf semua. Nabi kata simpan sikit untuk diri dan ahli keluarga. Simpanlah. Habuan nanti nak faraid apa semua kena simpan juga. Untuk keluarga. Mulai hari itu Madinah kembali bersinar dan bercahaya. Senyuman terukir di mana-mana. Tidak lagi mendung dan murung bagai 50 hari yang lalu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.